Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan ini kebanyakan di kalangan kita sering melupakan, sebab dia dihimpit oleh dua bulan yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan hadapan insya-Allah, yang sama-sama kita nantikan. Yang kedua adalah kita dihimpit dengan bulan Rajab, yang mana salah satu daripada bulan haram dalam bulan-bulan Islam. Bulan Sya'ban ini disebutkan kepada kita ada beberapa peristiwa, yang peristiwa yang sangat besar ataupun yang sama-sama kita ingin mengambil pengajaran, iktibar di sebaliknya. Antara peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Sya'ban adalah, yang pertama adalah kiblat dipindahkan daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Kaabah Al-Mukarramah. Satu hari peristiwa yang kita sedia maklum, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mana solat ataupun sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kita sebut, maka adalah di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tadi seumpama kita tengok dia menganjing ataupun meremehkan ibadat orang-orang Islam, seumpama meniru kiblat mereka. Seumpama meniru kiblat mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sering diremehkan oleh golongan-golongan ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat ini jelas kepada kita Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan ataupun keinginan seorang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami melihat wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering menghadap ke arah langit. Rasulullah ni sering menghadapkan wajahnya mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini berlakunya kita tengok dalam sejarah menukilkan selama 17 hari, 17 bulan 3 hari, minta maaf, 17 bulan 3 hari. Peristiwa yang sangat lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ditukarkan kiblat daripada Masjidil Aqsa, daripada Baitul Maqdis ke Kaabah Al-Mukarramah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau kesenangi, yakni Masjidil Haram. Ketika ini disebutkan kepada kita sejarah menyebut ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan solat zuhur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada rakaat yang ketiga, bangun daripada rakaat yang kedua, maka Rasulullah pusing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambung ke Masjidil Haram kiblatnya selama 2 rakaat. Itu disebutlah sejarah lebih kurang sikit kepada kita berkenaan dengan perpindahan kiblat ke Masjidil Haram. Tuan-tuan senang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara peristiwa yang masyhur juga kepada kita adalah peristiwa ketetapan kewajipan fardu Ramadan. Maka peristiwa ini berlaku juga pada tahun kedua Hijrah. Ketetapan berpuasa dalam bulan Ramadan ini diturunkan pada tahun kedua Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berlaku di bulan Sya'ban. Antaranya juga disebut kepada kita peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernikahan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Peristiwa ini sangat masyhur juga kepada kita. Ketika mana selepas mana peperangan Badar, selepas mana pulang daripada peperangan Badar, maka isteri Rasulullah, isteri kepada Khunais bin Hadafah, yakni Hafsah radhiyallahu anha, dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kepada kita ini tahun pernikahan mereka tadi adalah tahun ketiga Hijrah.
peristiwa ini. Dan kita tengok peristiwa ini juga menafikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membunuh anak perempuan dia, menafikan. Ada peristiwa-peristiwa yang kita sering dengar Sayyidina Umar sebelum mana di Islam dia membunuh anak perempuannya. Maka kita carilah dalil ataupun asasnya, tidak menjumpai asas kepada perbuatan Sayyidina Umar tadi. Sebab anak kepada Sayyidina Umar ini masih lagi hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, dan dia sempat bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa yang besar juga kepada kita adalah peristiwa Al-Ifki. Al-Ifki ini jelas ataupun banyak yang sering diucapkan, sering dikatakan kepada kita berlaku. Al-Ifki ini adalah fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan. Orang yang memfitnah mereka ini adalah tidak lain tidak bukan Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Maka mereka ini difitnah oleh Abdullah bin Ubay. Berlakunya selepas perangan selepas perang Bani Mustalik, yakni berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan ataupun backup lah kalau bahasa kita ni. Allah Subhanahu wa taala backup Sayyidatina Hafsah dengan Safwan tadi dengan menurunkan ayat daripada surah An-Nur ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Boleh sama-sama kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Syaban ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita untuk sama-sama kita buat, untuk sama-sama kita amalkan. Sekalipun kita tidak boleh amal banyak, adalah berapa amalan tadi kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan amalan tadi pastikan kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana orang lain. Jangan pula kita buat ni sebab apa ni? Sebab ada orang suruh. Tidaklah. Walaupun ada yang suruh, kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Syaban ini ada beberapa amalan yang mana kita mesti amalkan. Yang hendak amalkan, lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat dianjurkan kepada kita di dalam bulan Syaban demi memastikan kita tadi selamat di negeri Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. Seringkali kita bacakan, setiap harilah kita bacakan ayat ini, dan disebut kepada kita innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekalipun ayat ini sangat ringan untuk kita sebut, sekalipun ayat ini sangat ringkas untuk kita fahami, namun ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Ayat ini bukan sekadar untuk kita dengar, bukan sekadar untuk kita baca, bahkan untuk amalkan dalam kehidupan kita. Ramai orang yang apabila dia baca ayat tadi, apabila dia mendengar ayat ini, dia tidak diikuti dengan perbuatan suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sangat rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sama-sama kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kurang-kurangnya. Kemudian disebut juga kepada kita amalan yang dianjurkan, sangat digalakkan kepada kita untuk kita lakukan, sama-sama banyakkan membaca Al-Quranul Karim dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah salah satu kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang mana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimastikan kita nak masuk satu bulan yang sungguh mulia di bulan Ramadan tadi, maka seeloknya, sebaiknya, sebagusnya kita memperbetulkan inilah tempatnya, inilah masanya, demi memastikan kita berada di dalam bulan Ramadan nanti. Kita tidak, kalau bahasa kita, tidak kekok, tidak ralaklah dikala kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Latihan untuk kita membaca Al-Quran bila masanya, inilah bulannya. Sebelum 11 bulan tadi Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk kita memastikan kelancaran bacaan Al-Quran kita. Masuk bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan tadi bukan untuk belajar, tapi kita untuk tambahkan bekalan kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Latihan. Kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, istighfar ini salah satu yang mana kita kena ambil part lah. Kena ambil yang penting sangat-sangat apabila kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang
yang istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, pastikan tidak ada kesalahan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita amalkan istighfar dalam kehidupan kita, moga-moga ia menjadi asbab menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan nisfu Sya'ban. Amalan nisfu Sya'ban ataupun pertengahan bulan Sya'ban. Amalan perkhususan di bulan Sya'ban ini adalah ada pun dipanggil dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ni, amalan khususnya tidak ada. Namun disebutkan kepada kita adalah perbanyakkanlah amalan di malam nisfu Sya'ban. Di antara yang ulama gariskan kepada kita, tidak bagi pertembungan ataupun silap faham di kalangan kita, ulama menggariskan perbanyakkanlah amal soleh di dalam bulan Sya'ban, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita untuk diampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Antara yang kita boleh lakukan, yang ulama telah ataupun tok-tok guru kita gariskan kepada kita dan suruh kita amalkan, kalau di kampung biasanya kita buat amalan membaca Yasin 3 kali. Sekalipun ada khilaf pandangan, yang ini kata boleh, yang ini kita tidak kata boleh, yang ini menghalangnya, namun dia masih lagi berada di dalam landasan yang benar, kerana kita membaca Al-Quranul Karim. Kita bukanlah baca benda lain, melainkan kita baca Taurat, kita baca Injil, barulah jadi salah. Kita masih lagi di landasan yang benar, membaca surah Yasin. Maka tahun ini kita nak tukar daripada surah Yasin, kita nak baca suratul Kahfi. Ya, tafadhal, dipersilakan. Tidak ada percanggahan, tidak ada perbalahan di sisi ulama untuk kita beramal ibadah. Janji kita baca Al-Quran, daripada kita duk marah, daripada kita duk keji, daripada kita menghina, daripada kita berdilarang, dan kita sendiri pun tidak baca, sangat-sangat rugi. Tuan-tuan sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka amalan ini, pengkhususan ini adalah pengkhususan untuk kita sendiri. Kita khususkan kepada diri kita sendiri. Kita nak khususkan diri kita tadi, baca apa, nak buat apa. Sebagai contoh, Al-Quran kita nak baca. Al-Quran ini sangat-sangat perlu ditekankan. Siapa-siapa yang masih lagi belum berada di dalam kondisi bacaan Al-Quran yang sangat baik, maka inilah yang sepatutnya dalam masa berbaki inilah, nak menghadapi bulan Ramadan, kita nak tekan, kita nak kacau supaya mana kita boleh baca Al-Quran dengan sangat-sangat baik di bulan Ramadan. Takut-takut masuk bulan Ramadan masih lagi kita gagap, masih lagi tak kena bacaan Al-Quran kita. Perbanyakkan bacaan Al-Quran, terutama malam nisfu Sya'ban. Di antara juga kepada kita, perbanyakkanlah amalan sedekah. Sekalipun kita duduk rumah kita, kita boleh bersedekah. Hari ni sangat-sangat mudah. Dulu ya susah untuk kita bersedekah. Susah pun tak buat, senang pun tak buat juga, sangat rugi. Dulu susah nak bersedekah, kita kena pergi ke masjid. Masjid tu, masjid di belakang rumah kita, masjid negara, kita kena pergi tempat dia. Tapi sekarang sangat-sangat senang. Apabila kita nak bersedekah, kita tarik je. Di Facebook dia, di page dia sudah ada tertera account number. Maka kita pun post berapa ringgit? RM5 satu masjid. Banyaklah, 10 masjid dah kita post, maka RM50. Banyaklah kita boleh sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak pergi ke mana-mana, sedekah. Perbanyakkan sedekah, termasuklah yang kita kempen sebentar tadi. Antara juga memperbanyakkan solat sunat. Ibadah sunat ni, solat sunat ni kena ada. Dia sebagai tempelan kepada ibadah solat yang wajib. Yang wajib ni ada 5, tambahlah Jumaat satu lagi. Pastikan 5 tadi ada tempelan bersama dia. Kekuatan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam ni, lagu-lagu mana pun di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, dia kena ada kekuatan dalam beramal ibadah dan senantiasa nak tambah bekalan dia kepada Allah. Tapi kalau kita duduk cukuplah 5 waktu ni, maka rugilah kita. Disebut banyakkan. Antara lain disebut pada kita adalah ibadah qiyamul lail. Usaha kita tadi bangun qiyamul lail pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut pada kita juga tazkirah. Kita ada hari ni mudah, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook dan berbagai lagi. Maka bahagian ni kita amalkan dalam kehidupan kita, guna pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam.